Jemput saya. Semua sudah dibantai. Bantu saya, Bang. Jemput saya. Baru-baru ini telah digemparkan dengan kisah keganasan yang dilakukan oleh kumpulan penjenayah bersenjata Papua yang bertindak membunuh 8 orang awam yang sedang menjalankan pembaikan menara telekomunikasi di sana. Laporan CNN Indonesia, mereka terdiri daripada 3 pekerja balapan ring timur Telematika, 4 pekerja kontraktor syarikat dan seorang anggota masyarakat setempat yang menjadi pemandu arah. Operasi di Tower Base Transceiver Station BTS 3 di daerah Beoga, Papua itu telah berakhir dengan satu tragedi kematian. Kejadian yang berlaku 2 Mac lalu menyaksikan perbuatan kejam puak bersenjata itu tanpa berperi kemanusiaan yang diceritakan oleh satu-satunya mangsa yang terselamat dalam insiden itu, iaitu Nelson Sarira. Menurut Nelson Sarira, peristiwa berdarah itu berlaku sekitar jam 3 pagi apabila kem mereka telah didatangi kira-kira 10 orang kelompok kriminal bersenjata Papua KKB dengan bersenjatakan parang, kapak dan beberapa pucuk senjata api. Nelson menyatakan bahawa KKB telah menceroboh kem mereka dan memenggal pekerja yang sedang tidur. Semasa kejadian, Nelson memberitahu dia tidur pada bahagian hujung. Susulan itu, dia berjaya melompat keluar meloloskan diri. Dia seolah mendengar bisikan menyuruhnya naik ke puncak bukit dan menyembunyikan diri di sana. Dia bersembunyi di bawah jurang di dalam semak samun. Seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia memaksa dirinya menaiki bukit dengan keadaan tebingnya yang agak curam, kata Nelson. Dari tempat persembunyiannya, dia dapat mendengar bunyi tembakan di kem PTT. Kata Nelson, pada jam 7 pagi, semua ahli kumpulan bersenjata sudah meninggalkan kem berkenaan. 3 hari yang terlalu panjang buatnya. Nelson berani pulang ke kem selepas memastikan keadaan benar-benar selamat. Malah pemuda itu berkata, peralatan seperti telefon bimbit, komputer riba telah pun hilang. Dia sempat mengambil beg tidur dan pakaian. Selepas dia tidak lagi mendengar suara pelaku, dia kembali ke kem dan melihat kesemua rakannya sudah tidak bernyawa. Sawyer then spent the next 3 days with 8 bodies of his co-workers who were dead by an armed criminal group on Wednesday, March 2nd. Darah bergenang di dalam kem, katanya, dalam keadaan sebab. Ada titik 8 kaki tangan PTT yang disahkan meninggal dunia akibat pembunuhan beramai-ramai KKB iaitu Bona Simanulang, Renal Pastia Tagashi, Billy Galdi Balion, Jamaluddin, Syaril Nurdiansyah, Eko Septiansyah, Bebe Tabuni dan Ibo. Jemput saya. Sisa saya sendiri di sini. Di bertiga. Semua sudah mati. Jemput saya, Bang. 3 hari menunggu saat diselamatkan adalah hari-hari yang paling panjang dalam hidup pemuda itu. Videonya menghantar pelbagai isyarat bahaya SOS untuk diselamatkan menerusi kamera litar tertutup pencawang berkenaan menyayatkan hati. Dia juga turut memanjat pencawang agar mesej SOS-nya lebih jelas. Monitoring CCTV bisakah dijemput besok semua rekan-rekan sudah dibantai habis-habisan oleh kelompok UPM. Keberadaan Nelson Sarira diketahui melalui CCTV PTT yang mengatakan kesemua rakan sekerjanya yang sedang membaiki kemudahan base transceiver sistem BTS di Desa Jenggeran, Kecamatan Beoga Barat, Kabupaten Puncak telah meninggal dunia akibat pembunuhan beramai-ramai di KKB dan hanya dia yang terselamat dalam kejadian itu. Penderitaan Nelson akhirnya berakhir apabila diselamatkan pihak pasukan operasi damai Sartens. Pada 10.13 pagi 5 Mac lalu, pasukan pembinaan tiba di tempat kejadian pada 10.47 pagi dan segera membawa Nelson Murib ke helikopter dan kemudian menuju ke lapangan terbang Moses Kilangin di Timika
Malah helikopter itu terus terbang sebaik sahaja Nelson memasukinya. Personnel from the Indonesian military and police on Saturday, March 5th. He proceeded to share his experience in a harrowing interview. Belum sempat sampai di dia karena dia kan di ujung katanya. Kok di ujung toh? Tidur di ujung. Iya, jadi tidak sempat sampai di dia, dia sudah lompat duluan keluar ke tenda itu. Lompat tidak dikejar kan? Tidak. Sempat dikejar sampai tuh center ngikut Ah. Oh, cari kok. dari saya center Tapi kok setapak kok sembunyi di bawah jurang itu. sembunyi di Mengakui masih trauma, Nelson menitiskan air mata ketika menjawab pertanyaan Ketua Polis Papua, Matthias Fakiri, sebaik sahaja diselamatkan. Selepas menghadapi episod ngeri itu, Nelson difahamkan kini berada di rumah keluarganya bagi menjalani tempoh pemulihan trauma. Sawiwe and his colleagues were attacked by an armed criminal group while they were repairing a base transceiver station. In April last year, the government classified all armed criminal groups in Papua as terrorists. Throughout this year, those groups have launched 7 attacks which claimed the lives of 13 civilians and military personnel. C2Day continues reporting from Papua.